Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton Wanita hari ini? Terus memberi inspirasi kepada anda selama 1 jam ini. Pelbagai pengisian menarik akan terus kami sajikan untuk anda yang sedang menonton di kaca TV maupun yang bersama kami dalam talian di Facebook dan juga di Instagram WHI TV3. Betul, Fiza. Dan kalau anda lihat di hadapan kami ni, anda pastinya dah tahulah apa antara menu yang akan kami bawakan untuk anda hari ini. Tapi sebelum itu, Fiza, saya nak kongsikan jugalah sebab PRU yang ke-15 hari Sabtu ni. Semalam saya bersama dengan sepupu saya dah mula cek di mana pusat kami, saluran mana. Jadi saya nak ingatkan mereka di rumah jugalah, mereka boleh mula semak. Mana tahu kan, mungkin ada yang keliru sekolah mana saya harus pergi. Sebab ada pernah situasi di mana makcik saya keliru sekolah mana. Kita orang hantar dia ke satu sekolah. Lepas tu dia telefon, saya salah sekolah lah. Sebenarnya pusat saya di sekolah yang lagi satu. Kena cek betul-betul lah. Kalau Sugi cek semalam, kami di pejabat dah mula cek 2 minggu yang lepas. Kerana kalau kita tengok daripada semakan kita tu, kita akan diberitahu ataupun digalakkan waktu jam berapa yang sesuai untuk kita pergi keluar mengundi, mengikut umur kita, saluran mana dan sebagainya. Dan kalau mungkin macam kita kongsikan hari ini, ini kita kan Sugi, kita mungkin senang nak semak sendiri, tapi mungkin kita boleh bantu makcik-makcik kita, pakcik-pakcik kita ataupun keluarga kita yang mungkin dah sedikit berusia dan mungkin tak tahu, mungkin kita boleh bantu mereka untuk menyemak di mana mereka perlu mengundi. Dan apa yang menariknya juga, hari ini telah pun bermula proses undian awal yang mana bermula seawal jam 8 pagi tadi. Kalau nak, boleh kami kongsikan bersama dengan anda yang mana pada hari ini sebanyak 578 pusat pengundian awal di seluruh negara yang membabitkan Sugita 970 saluran telah pun dibuka pada jam 8 pagi tadi bagi pilihan raya umum ke-15 PRU15 dan pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya Sabah. Dan mungkin ini juga peringatan untuk anda yang mana ada kekeliruan. Kalau saya COVID positif, boleh ke saya mengundi? Dia telah dikeluarkan yang boleh, ada caranya. Jadi anda bolehlah, SPR telah turut menyarankan pengundi awal yang positif COVID-19 untuk terus berhubung dengan pegawai kesihatan daerah bagi memudahkan proses pengundian awal ataupun sesiapa yang ingin mengundi pada hari Sabtu nanti. Jadi semaklah status anda, dapatkan apa dokumen-dokumen yang perlu dibawa dan semoga kita semua dapat mengundi dengan lancar. Yang penting kita bawa kad pengenalan. Kalau anda kehilangan kad pengenalan, pastikan anda bawa dokumen yang telah pun disahkan. Ini anda boleh semak di laman sesawang SPR apa yang boleh anda guna pakai untuk pergi mengundi. Okey, itu cerita tentang mengundi. Tapi kan kadang-kadang kan Segi, bila cakap tentang mengundi ni, ini dah juga masanya bila ramai dalam kalangan kita yang mungkin tak tukar alamat lagi nak pulang ke kampung. Jadi bila pulang ke kampung, inilah masanya kita berkumpul bersama dengan seisi keluarga. Selain daripada bincang tentang proses pengundian, sekolah mana dan sebagainya, siapa calon yang bakal dipilih, menu juga antara perbincangan kencang dalam WhatsApp group. Sebab 2 in 1 lah. Sebab fikir minggu ni nak balik nak makan apa sama-sama ni. Dan kalau kita tengok menu yang ada di depan kita ni, kalau kebiasaannya cakap tentang betik ni, orang makan betik yang dah masak, dah ranum. Kalau saya sebenarnya betik ni saya suka makan bersama dengan limau. Limau. Perahkan limau manis nipis dengan masam sedikit. Sedap. Okey. Tapi sebenarnya daripada sepohon betik itu ada pelbagai variasi menu yang dapat kita hasilkan seperti yang ada di hadapan kita ni. Betul, saya cukup tertarik dengan apa yang ada di hadapan awak tu. Corn dog yang ada betik dekat dalam dia. Jangan tak percaya. Betik. Betul. Hijau, sambal betik yang biasalah. Sambal betik merah. Kita ada somtam ataupun rojak petis. Yang ini saya rasa macam chicken chop betik. Yang mana chicken chop ni diletakkan dengan betik, dimasakkan dan juga ini salad betik. Yang ini Sugi, ini masak lemak ayam bersama dengan betik muda. Yang suka makan lemak ni mesti terliur kat rumah. Dan
Dan di sini pula Fiza pelbagai pencuci mulut, ada jeruk betik. Yang ni saya macam geram sangat dengan asam boy dia. Boleh Sugi. Sekejap lagi. Tapi sebenarnya kan selain daripada buah betik juga, kalau anda dapat saksikan di hadapan ni, daun dan juga pucuknya juga boleh dinikmati. Ada orang makan begitu sahaja, dimakan ulam bersama dengan sambal belacan ke sambal tempoyak ke ataupun sambal budu. Yang ini pucuk betik dan juga daun betik, sebunga betik ni yang dah pun direbus dan boleh makan dengan nasi ataupun makan begitu saja. Ini Sugi makan dengan sambal belacan, kicap, ikan goreng. Okey, mana nasi panas, mana nasi panas untuk Fiza Sak Jahat. Okey, baik, sebelum kita nak kongsikan apa antara menu yang akan kami bawakan, apa kata kita saksikan kompilasi TikTok berkaitan dengan betik. Jom kita saksikan. Kenapa awak tak cakap dari mula? Termarah emosiku tak sengaja syari-syarilah. Buah hati dinda, Cinta yang murni, sehangat mentari, membara hanyalah untukmu. Belum sempat aku memberi padamu, engkau yang ku damba hilang tiba-tiba. Tiada lagi irama cintamu sayang, tiada lagi aroma. Oke, ini proses memasak sudah bunga betik. Yang kemarin itu baru rebus, guys. Ini kali masak sudah. Masak campur dengan ikan masin. Makan begitu saja, tidak pahit. Kalau kamu mau coba makan, kamu datang di Lundus Cafe, Kudat. Okey, baik, itu antara yang menarik di TikTok berkaitan dengan betik dan kita bersama dengan Cik Muhammad Sabri, Ya, saya. orang Terengganu. Ya, Orang Terengganu. Dan membawa menu dari Terengganu juga. Ya, daripada Terengganu Okey, kita buat chef. kuah Nak buat rojak apa tu? betik. Rojak betik. First Silakan, sekali chef. saya letak air dalam ni. Okey. Okey, dia senang saja kuah rojak ni. Kita akan campurkan semua. Semua tu apa dia, chef? Dia macam orang kata air asam jawa. Okey. Sikit je air asam Sikit kan? je. Sebab dia different pada ni. Sebab dia makanan ni dia masam manis, cuka. Chef dapat inspirasi memang sebab chef orang Terengganu lah. Ya, sebab dia sana memang kita kata bila rojak betik ni di masa bulan Ramadan, Okey. memang dia famous lah benda ni. Kat Terengganu memang panggil rojak betik ke ada nama lain, chef? Ada rojak betik. Rojak betik Dia saja. rojak betik Terengganu. Ni paste cili ke? Paste chef? cili. Okey, So paste different lah. cili. Kalau siapa nak pedas dia akan campur dia punya kepedasan dia lah. Okey. Okey, dekat Terengganu kita panggil ni Nissan Nissan. Nissan. Kalau tak Okey. tahu juga susah ni. Baik, saya dah tahu dah. Saya dah pandai dah nama dia. Chef, kalau rojak biasa, kita guna, ada yang guna kacang, Ya, biasalah betul. kan. Tapi yang ini menariknya, dia guna ikan. Dia dekat sana kita panggil ikan selayang lah. Okey. Dekat Kuala Lumpur ni kita panggil ikan sardin. Ikan sardin. Sebab dia bila kita rebus dia, kita tumbukkan dia hancur-hancur. So bila dah tu kita akan campurkan. Maksudnya dalam. rebus dahulu, Rebus lepas tu dahulu, baru kita tumbuk, hancurkannya. hancurkan dia. Okey, berapa banyak ekor ikan yang chef guna dalam ni? Depend daripada kita buat kuah lah. Okey. Biasa kalau kita buat kuah kuantiti yang macam 500 gram ataupun 1 kilo, dia tengok dalam 5-6 ekor ikan lah. Tapi kan chef, kalau guna ikan ni, boleh ke simpan kuah dia lama? Tak rosak ke? Sebab Okey, guna dia ikan, macam pemakanan sekarang ni kita boleh simpan dalam freezer. Okey. Kita akan simpan dalam chiller. Dia biasa chiller dalam 4-5 hari kita boleh. Boleh lah. Tapi selalu dia panaskan lah. Tapi dia lagi elok kalau buat fresh ke? Dia fresh ni memang biasa kalau dia macam dekat kampung-kampung apa semua dia buat fresh. Okey. Sebab dia masak siap-siap. apa semua. Faham. Okey, yang ni tadi dah masukkan air asam, Air asam, cuka, gula kan tadi. cili, gula dengan garam last sekali. Last Sebab sekali. dia kuah dia masam-masam manis. Okey, jadi hasil dia nanti chef dia pekat ke dia cair Dia kuah pekat. rojak? Sebab dia pekat, yang memekat dia ikan lah.
So dia punya makan. Okey, tapi ikan kita masuk last lah. Kita masuk last. Bila dia dah sebati apa semua ni, baru kita akan masuk ikan. Baik. Itu kuah dia, Chef. Kalau rojak tu sendiri, apa antara bahan? Sebab saya lihat ada keropok. Keropok ikan ke tu? Okey, keropok ikan. Okey, sebab tu kita bawa tema daripada Terengganu, keropok ikan. Dia ada keropok ikan, dia ada timun, dia ada nenas. So dengan kuah rojak lah. Dan yang penting ada betik. Yes, betul. Baik, betik dia, Chef. penting. Mungkin Chef boleh kongsikanlah jenis betik dia, macam mana nak pilih yang sesuai. Betik dia sesuai bila kita nak buat rojak ni, kita tak ambil yang betul-betul masak lah. Kita ambil macam kita kata sikit lagi nak masak dia, macam sikit kita lagi masak. Comel cara dia sebab dia apa? Kita akan makan dia rasa crunchy apa semua. Tapi kalau betik muda sangat pun tak boleh juga. So biasa betik muda ni saya akan masak untuk sambal hijau, sambal merah. Okey. Yang saya nak tanya sekarang ni juga berkaitan dengan kondok ni, yang katanya dalamnya ada betik. Ada betik. Okey, macam mana dapat idea untuk hasilkan kondok yang ada betik? Okey, sebab kita tahu kita punya tema hari ni betik. Jadi saya pun fikir untuk buat kelainan daripada yang biasa buat lah. Biasa kita kata kondok ni kita ada cheese. So hari ni kita letak betik supaya kena dengan tema hari ni. Wow, nanti bolehlah kita suruh siapa yang makan kondok ni cuba. Tapi Chef, saya nak cuba yang ini, boleh kan? Betik masak sambal hijau ni. Sementara Chef masak tu, saya cuba. Pedas sangat ke Chef ini? Tak pedas. Tak pedas sangat kan? Okey, saya cuba sikit lah ya. Sedap lah. Dia tak pedas. Sama, jenis betik yang digunakan sama macam betik ni? Dia betik sama. Sebab dia yang ni hijau, bila dia muda ni kita sesuai untuk buat sambal betik lah. Sebab saya tema dekat sini hijau dengan merah. Tak pernah saya makan betik masak sambal hijau, tapi sedap. Kalau makan dengan nasi pun sedap. Kalau mungkin ini yang Chef dah sediakan pun nampak menarik lah kan. Ada western dengan orang kata Asian, Malaysian punya sambal lah kan. Jadi dia fusion. Okey, nampaknya Chef dah masukkan gula. Masak lagi so cili. kita tengok keadaan dia. Bila dia macam contohlah kita nak dia kemerahan sikit, kita akan tambah lagi dia punya cili. Yang ini pula apa Chef? Ada betik, elemen betik dalamnya? Okey, elemen betik kat sini kita buat kita punya betik acar betik. So dengan kita punya ni lah betik sambal merah dengan sambal hijau. Okey, baik. Kalau Chef sendirilah kan, selain daripada menu yang ada ni, biasanya makan apa yang awak suka makan yang ada betik? Betik. Biasa betik ni macam kita katalah tadilah, macam rojak betik ni memang sedap dimakan lah. Memang lah kan? Dia makanan petang-petang. Macam kita kata contohlah saya balik kampung apa semua, petang-petang kita makan betik, makan rojak betik untuk kata kepuasan lah. Dia punya ni lah, sebab dia punya rasa ikan, sebab Terengganu dia famous dengan ikan lah. Contoh macam keropok. Okey, baik. Dan selain daripada menu yang dibawa ni, apa antara menu lain di Camelia's Kitchen? Okey, dia Camellia Kitchen ni menu lain seperti macam contohlah sekarang ni saya buat chicken chop. Kita ada pasta. Kita ada rice, nasi hujan panas, apa semua. Nasi hujan panas So insya-Allah kita dalam masa dekat ni saya akan buka lagi satu cawangan. Okey, sekarang ni dekat mana? Restoran ataupun Dia restorannya yang ada sekarang ni saya buka dekat Ceras. Itu sana kita buat konsep nasi berlauk. Jadi nama restoran pun Camellia Kitchen ke? Dia nama lain. Namanya? Ada lain. Warung Kak Sung. Jadi Instagram kalau mereka nak cari, sebab mungkinlah ada yang tengah tengok Instagram nak dia boleh resepinya. pergi pada Camellia Kitchen. Sebab memang Camellia Kitchen dah lama saya guna nama. So yang saya cakap tadi lah, insya-Allah saya akan guna nama yang baru untuk nasi berlauk. Okey, baik. Nampak dia dah mula mendidih kuahnya. Lama lagi ke Chef nak tunggu? Dah siap dah. Dah siap? Kira dah siap ni boleh tuang, dah boleh dihidangkan dan boleh enjoy rojak betik dari Terengganu ni ya. Daripada Terengganu. Okey, baik, sambil Chef nak hidangkan ni, apa kata anda di rumah kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Banyak lagi menu untuk anda. Jangan ke mana-mana. Senang je. Ya, senang je. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali
Kembali bersama kami di Wanita hari ini. Dengar-dengarnya ramai yang tak sabar nak salin resepi, nak tengok resepi masak lemak ayam dengan juga betik muda. Kita akan bersama dengan Puan Isyawati Ishak yang nak kongsikan menu ni. Tapi sebelum tu saya nak bacakan beberapa komen lah di Facebook ni. Daripada Natira katanya daun dan bunga betik celur biar lembut, buat kerabu betik campur kerang, betik yang muda. Aroma saya buat halua betik. Betik tu dibuat seperti bentuk daun, ada halua basah dan juga ada halua kering. Ada pula yang kata kalau makan jeruk betik ulam betik ni cicah dengan sambal belacan, mak mertua lalu pun tak nampak katanya. Okey, mungkin kita boleh kongsikanlah menu kita hari ini. Ada yang dah biasa dengar tapi mungkin ada yang baru pertama kali dengar betik muda boleh masak lemak. Mungkin boleh kongsikan. Ya, hari ini saya nak kongsikan resepi masak lemak cili api ayam campur betik muda. Okey, bahan-bahannya macam biasalah, kita ada bawang putih, kunyit hidup, cili api, serai dan asam keping. Okey. Kita nak tahulah juga kan, kenapa kita masukkan betik muda tu? Kenapa kita tak gunakan betik yang mungkin dah nak masak ke ataupun betik yang mengkal ke, macam mana tu? Ini kita guna betik yang mengkal lah. Bukan muda sangat, bukan yang dah masak. Oh, maksudnya dah ada warna macam ni lah Dia macam kekuning-kuningan sikit, baru nak masak lah. Okey, mungkin boleh kongsikanlah resepi ni sebenarnya memang resepi ciptaan sendiri ke ataupun resepi turun-temurun ke ataupun macam mana? Ini kira macam kita cuba kan. Jadi bila sedap tu kita buat lagi lah. Kadang-kadang orang letak nenas kan. Kadang-kadang orang letak belimbing buluh. Tapi kita boleh juga guna pakai betik mengkal ni untuk kita jadikan menu dalam hidangan kita. Okey, sambil-sambil anaknya tengah masak tu, masak lemak ni, kita belum masukkan betik lagi kan? Belum. Betik kita masuk akhir sekali sebab kita tak nak dia terlalu lembut. Jadi kira akhir. Kemudian masuk betik dan daun kunyit. Supaya kita kalau kita gigit tu ada rasa kenyal-kenyal lagi. Okey. Tapi apa yang menarik perhatian selain daripada kita nak tunggu ayam kita masak, dekat sini ada pelbagai lagi sebenarnya resepi-resepi yang diperbuat daripada sepohon betik ni kan. Kita tengok ini ada betik muda tumis. Tumis betik muda. Okey, mungkin boleh kongsikan tentang menu ni juga. Ini kita tumis macam biasa. Bawang merah, bawang putih, kemudian cili api, cili merah, ikan bilis. Kita tumis seperti biasa lah. Boleh juga diganti macam Fiza cakap tadi, udang kering pun boleh. Okey. Kadang-kadang orang takut nak makan betik muda ni sebab dia takut ada rasa pahit ke ataupun rasa tak sedap ke. Tapi sebenarnya mungkin boleh kongsikan kalau betik muda ni dimasak tak ada rasa pahit. Dia tak ada rasa pahit. Dia macam kita rasa betik yang macam labu kan? Macam labu air. Macam labu air rasanya. Okey, ini pula adalah jenis-jenis daun betik. Kalau boleh dikongsikan, ini apa sebenarnya? Okey, yang ini bunga betik, yang ini pucuk betik, yang kita dah celur. Kemudian kita boleh makan dengan sambal belacan. Cicah dengan sambal belacan. Okey, saya nak rasalah bunga betik ni, apa rasa bunga betik ni? Betul ke pahit ke ataupun tidak ke? Dia ada rasa pahit lah sikit sebab kita memang tahu betik ni dia ada getah dia kan. Jadi rasa pahit tu takkanlah hilang sepenuhnya. Okey, kita apa beza rasa bunga betik dan juga pucuk betik Sebab tadi dalam Facebook tu diorang cakap kalau makan bunga betik ni dengan ikan masin, mak mertua lalu tak nampak. Betul. Dia kata macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rasa pahit. Ada pahit sikit-sikit, manja-manja gitu. Dia pahit-pahit sedap lah. Okey, kita cuba rasa dia punya pucuk betik pula Ya. Pucuk betik. Apa khasiat pucuk betik ni kalau boleh dikongsikan? Okey, kalau ikut yang pernah saya dengar lah, dia sesuai untuk melancarkan penghadaman, sistem penghadaman kita. Lagi satu mestilah awet muda. Pedas ya? Saya lebih suka pucuk betik berbanding bunga betik. Okey, kurang rasa pahit. Kita tengok dah pun mendidih. Boleh kita masukkan betik? Boleh. Okey, ini kita masukkan betik dan ini hasilnya. Ya, okey, mungkin Puan boleh kongsikan kepada penonton-penonton juga kalaulah penonton-penonton nak tengok variasi menu-menu betik ni dan juga menu-menu lain. Kalau ada media sosialnya.
Okey, saya ada Instagram Iswati164 ataupun Facebook Iswati binti Ishak. Okey, selain daripada menu-menu betik ni, hasil-hasil menu betik ni ada masak lemak, cili padi betik, ada tumis betik, ada juga ulam-ulaman betik, ada juga ukiran betik. Ya. Dan kadang-kadang ukiran betik ni menjadi orang kata pemanis di meja kan, kalau majlis perkahwinan ke untuk makan beradab ataupun apa sahaja majlis yang boleh kita ukirkan kenangan-kenangan manis kita. Hari ini ada WHI di sini. Dan sebenarnya tadi pun ada kongsikan kan, katanya kalau kita makan daun betik ni dia juga dapat boleh membantu dari segi proses penghadaman. Tapi sebenarnya daripada sepohon betik ni terdapat pelbagai lagi khasiat dan juga manfaatnya, dan nak terus kami kongsikan bersama dengan anda melalui bingkisan trivia yang sempat disediakan oleh rakan kami Madia. Silakan. Betik atau nama saintifiknya Carica papaya merupakan buah yang berasal dari Meksiko Selatan dan juga Amerika Tengah. Selain isinya yang manis dan buahnya berwarna oranye kemerahan apabila masak ranum, ia turut mempunyai pelbagai khasiat dan juga manfaatnya. Tahukah anda getah buah betik mempunyai enzim yang dikenali sebagai papain. Enzim ini dikatakan boleh memutuskan rantaian protein dan oleh kerana itu, ianya amat sesuai untuk melembutkan daging. Selain itu, biji betik juga mengandungi zat anti kolesterol yang tinggi. Amalan ekstrak biji betik juga dikatakan bagus sebagai antioksida dalam darah. Buah betik mampu meningkatkan sistem pencernaan dan membantu untuk memudahkan proses untuk membuang air besar. Menurut kajian yang dijalankan oleh Dekan Fakulti Farmasi Universiti Kebangsaan Malaysia, ekstrak daun betik dapat membantu pesakit denggi dengan meningkatkan paras platelet dalam darah. Selain enak dijadikan santapan ulam, ia juga dikatakan dapat membantu sistem penghadaman dan masalah kencing manis. Ternyata dari sepohon betik terdapat 1001 khasiat dan manfaatnya. Okey, pelbagai khasiat betik yang mungkin ada dalam kalangan anda sudah pun tahu, dan ini dia somtam. Siapa tadi yang komen di Facebook kata nak makan somtam, suka kerabu betik? Kita bersama dengan Cik Nur Huda. Okey, Cik Nur Huda dari Kelantan ya? Ya. Jadi mesti awak punya somtam ni mesti ada orang kata diinspirasi dari Thai sikit lah. Ada elemen Thai dia sikit lah. Okey, bila nak buat somtam ni kita tahu dia harus betik tu dia ranggup baru sedap kan, masam-masam dia dengan pedas cili padi dia. Jadi betik yang somtam yang awak nak buat hari ni apa keistimewaan dia? Biasa kita first kita kena ada betik muda lah. Okey. Untuk kalau betik masak tu dia tak terlalu rasa. Okey, kita tunjuk betik muda tu dekat penonton. Ini betik muda. Biasa kita makan betik yang dah masak, dalam dia dia punya biji pun dah hitam. Ni betik muda ya, penonton sekalian. Sebenarnya ni kali pertama saya sendiri tengok betik muda. Okey, ini betik muda dan mungkin kita dah boleh masukkan bahan-bahannya. Saya nak tolong awak tumbuk boleh? Boleh. Okey, tak berat kan? Tak berat. Tak berat. Okey. Awak masukkan, saya tumbuk. Okey, first kita masuk bawang putih. Okey. Dalam 2 ulas. Okey, baik. Okey, lepas tu cili padi boleh. Okey, sambil-sambil awak masukkan ni saya tumbuk. Jadi kiranya awak orang Kelantan tapi datang ke KL untuk buat perniagaan lah. Ya, perniagaan family lah. Okey, baik. Okey ke kena hancurkan lagi ke? Sedikit hancur lagi. Okey. Baik. Okey, lepas tu masuk 3 cili padi. Oh, okey. Kalau kat rumah saya kan, saya ada lesung kayu tapi dia kecil, lesung batu yang kecil je. Ni lesung kayu. Khas untuk buat somtam. Oh, memang somtam ni memang somtam, secara tradisi. Mangga. Oh, okey. Producer saya kata dah bergegar dah. Okey. Lepas tu kita masuk kacang panjang. Kacang panjang pun tumbuk juga? Tumbuk sedikit hancur lah. Biasanya saya ingat dia masuk je atas tu, dia letak sebagai hiasan. Sedikit sahaja. Jadi kena manja-manja lah ya. Okey. Dah ke? Okey. Lepas tu kita masuk
kacang. Okey. Biasa kan kalau yang kita tengah sediakan ni untuk satu pinggan tu macam mana? Untuk satu pinggan. Sukatan je lah untuk satu pinggan. Okey. Yang ni tumbuk manja-manja je. Kalau kerabu betik dengan kerabu mangga sama je ke Sama je. bahan-bahan? Kalau kerabu mangga biasa kita tak letak kacang panjang. Okey. Lepas tu Betul ke tak ni saya buat? Betul. Awak betulkanlah saya ya. Okey, lepas tu ni gula kabung yang kita dah dicairkan dulu. Okey. Ini antara rahsianya lah. Kita cairkan dulu. Sedapkan dia. Tumbuk juga? Yang ni kacau je. Kacau je lah ya. Nak tumbuk apa kan dulu. Okey, ni air limau. Pastinya air limau harus dimasukkan. Okey, selain daripada betik somtam ni, apa antara kerabu lain ataupun menu lain berasaskan betik yang ada di kedai anda? Biasa kita buat kat kedai ada somtam ini je lah. Okey. Satu menu. Memang kegemaran orang ramai kan? Ya, Kalau saya biasa order tanpa udang kering dan juga fish sauce. Okey, ni fish sauce dia awak nak masukkan ni? Ya, betul. Okey dah. Yang ni sikit je. Sikit je. Lepas tu betik ni bila kita nak masukkan? Lepas kita campur semua dulu. Okey. Udang kering. Okey. Baik, dah lama ke awak buat perniagaan ni, Nur? Dalam 20 ayah punya bisnes 24 tahun. Baik, dan awak di Kuala Lumpur dah berapa lama? 6 tahun. 6 tahun. Jadi kiranya awak ni pro buat somtam lah. Nur, jujur saya cakap awak buat boleh tak? Saya dah lama dah. Okey, boleh. Sebab awak dah biasa buat kan? Dah siap nanti laju masukkan apa ni? Betik dengan carrot yang dah diparut lah. Tadi saya cuba penonton sekalian, saya cuba betik muda ni yang tak dimasukkan somtam. Dia rasa dia pahit sikit lah. Tapi tak adalah pahit sangat, tapi adalah kepahitan dia. Sebab bila kita dah masukkan kuahnya, tak rasa kan. Tapi ni memang kalau makan macam tu je pahit ya. Macam tekstur sengkuang sikit lah kan. Betul. Yang ni kita kacau tak terlalu kuat lah sebab nanti hilang kerangupan. Dia. Yelah, betul lah, somtam kan kita makan dia bila fresh. Tapi memang somtam ni biasa kita lihat pun orang dia buat bila orang order dia betul. Tak buat dan simpan. Sebab benda tu akan jadi lembik. Sebab air dia ni. Okey. Kalau somtam sebenarnya sejujurnya orang makan tak kisah bila appetizer pun orang makan somtam, dah habis makan pun orang masih lagi makan somtam. Tapi sebenarnya dia pembuka selera sebagai appetizer ke? Macam itulah. Biasa kita ada buat ulam pun ada. Okey. Sayur-sayur lah. Okey, baik. Dah siap dah. Terliur juga mereka kat rumah tu. Sedapnya, dia mesti ramai kat rumah sedapnya kalau boleh makan somtam sekarang ni. Okey, senang je kalau nak buat dekat rumah kan. Macam tadi bahan saya rasa yang ada kat hadapan ni mungkin dekat rumah dah ada. Yang mungkin tak ada, air limau, fish sauce tu je kan kena cari. Kalau dah ada memang boleh buat sekarang ni pun boleh buat. Cari betik lah, betik muda kena cari. Okey, dah pun siap somtamnya. Terima kasih Nur Huda. Apakah IG-nya? Kita ada Facebook, Mas Merah Tom Yam Seafood Kampung Baru. Lokasi kat Kampung Baru? Ya, betul. Okey, baik. Ada lagi lah masakan Thailand yang lain di sana. Okey, baik. Terima kasih Nur Huda dan anda di rumah. Jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHR. Boleh buat versi vegetarian untuk saya? Boleh? Boleh. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Masih lagi kita kongsikan topik kita hari ini iaitu pelbagai variasi menu betik. Dari awal tadi dah beberapa menu kami kongsikan kepada anda. Kami harapkan antara menu-menu yang dikongsikan ni ada yang menepati cita rasa anda. Tadi kita dah rasa yang manis, rasa yang masam, rasa yang pedas. Ini kita nak rasa yang manis, lembut dan sesuai untuk kita hidangkan bagi anak-anak kita. Kita bersama dengan tetamu kita, Aina Syahira Mazlan dari Aina Kitchen yang nak kongsikan menu puding betik. Aina, saya sebenarnya pertama kali dengar puding betik. Mungkin boleh kongsikan tentang idea menu ni. Idea ni sesuai macam apa untuk minum petang ke, untuk kita makan bersama dengan anak-anak. So puding ni lah sesuai sebab semua kategori boleh makan. Kanak-kanak, dewasa, lepas tu orang tua. So memang sesuai lah menu ni untuk
dimakan. Saya bayangkan kan kalau katalah kita tengah sakit tekak ke ataupun demam kan, kadang-kadang kita jaga orang tua kita kan, atuk nenek, ibu ayah kita. Kadang-kadang saya teringat arwah nenek saya dulu kalau petang-petang dia mesti cakap teringinlah nak makan yang lembut-lembut, yang sejuk-sejuk. Saya kira ini antara menu yang sesuai juga selain daripada lengkong kita buat kan. Kita boleh jadikan puding betik ini sebagai menu kepada mereka ni. Jadi apa bahan-bahan yang kita perlukan untuk kita hasilkan puding betik ini? Silakan. Okay, first kita masukkan air, 2 tin air. Air kosong lah kan? Air kosong. Kemudian? Lepas tu kita masukkan susu cair. Okey, susu cair. Tak banyak bahannya. Betul. Air, susu cair. Lepas tu kita masukkan susu pekat. Susu pekat. Okey, ada setengah orang dia tak berapa suka susu pekat ni. Boleh tak kita gantikan dengan lain? Kita gantikan dengan santan. Okey. Kalau yang tak nak macam santan, kita guna susu lah. Susu cair saja? Susu cair sahaja. Okey. Itu mungkin saya lah tu kategori tu. Okey. Kemudian? Lepas tu kita masukkan sedikit esen vanila. Nak bagi wangi Kemudian? So kita masukkan serbuk agar-agar. Serbuk agar-agar. Dengan sedikit garam. Okey. Nak tanya tahu, serbuk agar-agar ni kadang-kadang kita tak tahu dari segi sukatan dia. Sebab kadang-kadang kita tak naklah kita punya lengkong ataupun puding terlalu keras. Jadi sukatan yang sesuai untuk kita jadikan puding kita ni tak terlalu keras ataupun tak terlalu lembik, berapa banyak kita perlukan? Kalau contoh macam yang saya buat ni untuk setengah adunan. So setengah adunan ni kita pakai separuh daripada serbuk agar-agar tu. Betul. Okey, kita nak kembali kepada betik ni. Ramai yang sedia maklum, kita pun dah kongsikan kepada anda penonton trivia tentang pelbagai khasiat dan juga manfaat betik ni. Kalau untuk kita jadikan puding ni, bahagian betik tu yang macam mana sebenarnya? Adakah yang memang betul-betul dah masak, lembik, ranum ke ataupun macam mana? Kalau lembik sangat pun tak boleh sebab takut nanti dia pecah bila kita nak potong. So kalau boleh ambil yang sedang-sedang lah. Oh, yang sedang-sedang. Okey, kalau dari segi saiznya pula, sebab kalau kita lihat hasilnya ni nanti betik ni akan dipotong-potong. Okey, jadi dari segi saiz betik yang sesuai untuk kita jadikan puding ni, saiz yang macam mana? Saiz yang sederhana lah. Sederhana, tak kalau terlalu kecil, besar. Kalau kecil sangat nanti dapat sikit je. So dia punya puding tu tak banyak. So bila kita makan kita tak rasa puding dia. So, dan kita pun nak tengoklah berapa ramai pula orang dekat rumah, tetamu dan sebagainya kan. Okey. Bila kita nak jadikan puding ni, adakah kita memang kena sentiasa kacau? Kacau sebab kalau kita tak kacau nanti dia punya susu pekat tu akan hanguskan dekat bawah. Betul. So nanti rasa dia akan tak rasa kurang sedap lah. Apa kata Aina ke sana, saya tolong Aina kacau. Okey, Aina mungkin boleh kongsikan. Kalau kita lihat dekat depan ni ada pelbagai jenis menu yang lain kan. Apa yang menarik perhatian saya selain daripada kita ada ni, kita panggil kek apa? Ni panna cotta. Panna cotta lychee, kiwi. Dia sejenis macam puding juga tapi dia lagi lembut daripada puding. Okey, tapi saya tengok ada juga betik yang dihasilkan. Mungkin boleh kongsikan tentang menu ni. Silakan. Menu ni, yang ni panna cotta juga. Ni dia punya jam, kita buat jam banana. Papaya. Jam betik kita buat? Jam betik, betul. Okey. Ini kita buat dia punya betik, lepas tu kita letak gula, lepas tu kita atas api, kita kacau dia bagi macam pekat, so kita jadikan jam. Okey, ini berapa lama masa yang kita perlukan sebelum kita boleh tuang ke dalam ni? Kita sampai mendidih sikit lah. Sampai mendidih sikit. Kalau sekarang ni boleh ke kita nak tunjukkan kepada penonton? Boleh Sebelum tu kita masukkan ni dulu. Masukkan betik dulu Betul. Maklumlah dapur kat studio kan, silakan. Oh, kita masukkan betik dalam betik. Ni. Masukkan betik dalam betik. Maksudnya boleh je kalau nak masuk dalam ni, tapi takut dia macam ni panas. Takut dia macam lembik, cair. Betul. Okey, maksudnya daripada sebiji betik tu kita potong separuh. Betul. Kemudian kita keluarkan betik yang ada tu, kita potong masukkan cube ataupun potong bulat lah. Betul. Yang ini kita boleh scoop lah kan guna ni kan. Okey, boleh saya tolong? Boleh. Kita tuang je. Boleh tuang tapi takut. Kita cubalah, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba, dia mungkin akan tumpah-tumpah sikit kan. Kita angkatlah Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Seronok ini antara aktiviti sebenarnya yang boleh sama-sama kita lakukan dengan anak-anak kita di rumah. Yang dapat memberi anda idea yang baru kan. Baik, jangan tumpahlah. Kita pula cakap jangan tumpah. Okey. Jadi berapa lama masa yang kita perlukan untuk kita pastikan dia keras seperti ini? Dalam 2-3 jam. Kalau lagi lama lagi baguslah. Kita kena masukkan dalam peti ais. Dalam peti ais. Okey. Okey, saya nak rasa. Boleh saya rasa? Boleh. Senang kerja gini, saya rasa je. So dia boleh kena makan macam ni ke ataupun dia kena macam ni? Kalau nak sedap lagi pegang makan tangan macam itulah Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita kena rasalah puding dia tu kan.
Okay, sambil saya makan, mungkin Aina boleh kongsikan kepada penonton kalau penonton teringin nak melihat antara pelbagai lagi resipi-resipi menarik, betik, ada panna cotta, ada kek dan sebagainya. Bagaimana cara untuk mereka menyaksikannya sambil saya makan? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh layari Instagram dengan Facebook Aina Kitchen. Manis. Sedap, manis buah. Sedap. Sedap kerana dia rasa manis betik ni, puding tu tak manis. Nah, jadi kombinasi puding dengan betik ni dia bagi satu rasa yang sedap dalam mulut tu. Jadi kalau anda nak cuba, ini antara resepi yang boleh anda buat untuk seisi keluarga. Anak-anak kita nak galakkan anak-anak kita makan buah-buahan, vitamin C kan? Betul. Mungkin kita boleh buat menu sebegini kan? Okey Aina, sebelum itu kita nak kongsikan juga, ini apa je yang ada betik juga kat atas ni? Okey, yang ni pavlova. Selalu pavlova kita buat dengan blueberry dengan strawberry. So kali ni kita tukar sebab menu betik. So kita tukarkan dia buah Pavlova dia betik. jadi betik. Okay. Pavlova betik. Apa yang saya belajar hari ini sebenarnya ia tergantung kepada kreativiti kita untuk menghasilkan pelbagai menu-menu yang unik dan juga menarik untuk kita hidangkan seisi keluarga. Kami harapkan ini antara menu-menu yang dapat dijadikan inspirasi untuk anda yang hujung minggu ni nak balik berkampung bersama dengan keluarga, nak pergi mengundi. Dah ada beberapa menu dah. Anda boleh masak sama-sama, boleh buat potluck lagi. Tapi sebelum tu, kami juga nak kongsikan bersama dengan anda antara rangkuman BT TikTok yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kami. Silakan. Terima kasih. Hati dinda, cemburu tandanya kasih dan sayangku masih setia. Buah hati dinda yang paling ku dambang, hilangkanlah duka. Marilah sayang, kita berdansa. Lambe-lambe saloka mama taku pa anda ta entom ko silasa kami magdendang-dendang mapo. But you won't see me pray, call you up in 3 days, I'll send you a bouquet, saying it's a me. Okey, satu lagi menu untuk anda. Siapa tak suka jeruk betik? Memang kita tak boleh berkawan Cik Gurau sahaja. Tetapi ini dia jeruk betik yang akan dikongsikan oleh Encik Hafizuddin dan juga ibunya Puan Aina. Puan Aini. Okey, Encik Hafizuddin. Pertama sekali saya nak tanya, ni betik jenis apa? Sebab sangat luar biasa. Okey, betik ni ditanam oleh ayah saya dan kita panggil dia jeruk madu. Betik madu maksudnya? Ya, betik madu. Betik madu. Okey, beza ni dengan betik yang biasa kita beli yang kecil comel tu? Bezanya macam kami ni dia lebih panjang dan agak crunchy lah kalau kita makan. Oh, rasa dia crunchy sikit. Ya, betul. Yang ni paling paling besar yang ya, betul. ada bawakan khas untuk kami. Okey, kita simpan dia, biarkan dia kat situ. Baik, nak buat jeruk betik ni betik madu lah kiranya. Ya, betul. Okey, katanya ayah awak tanam betik. Ya, betul. Berapa pokok ada kat rumah? Ada dalam lebih kurang 20 pokok. 20 pokok? Ya. Memang dapat inspirasi nak jual jeruk betik ni sebab ayah tanam ke? Sebab ayah tanam. Wow, dan kalau ada orang untungnya. order, kami akan petik fresh dan terus buat jeruk. Wow, untung jadi jiran awak kan, tak payah beli betik. Boleh dapatkan je. Ting tahu Aunty Aini nak betik boleh. Okey. Baik, boleh terus tunjukkan macam mana nak buat jeruk betik ni. Okey, dari segi ramuan kami akan gunakan cili tunjang. Okey. Pada kami akan gunakan asam boy. Kami akan gunakan gula, cuka. Dan itu sajalah. Okey, dan pastinya betik muda yang sudah pun dipotong secara cantik ni. Okey, apa yang harus dimasukkan dahulu supaya kita boleh perap betik tu sehinggalah menjadi jeruk? Okey.
Mula-mula kami akan potong betik ni. Kami akan hiriskan dia menjadi kepingan sebegini. Kemudian kami akan rendam dengan air kapur selama lebih kurang dalam 2 jam. Baik, saya nak cuba betik yang belum lagi direndam. Boleh, silakan. Tapi manis. Ya, memang manis madu. Crunchy, manis. Macam orang kata dalam bahasa Inggeris, just nice lah. Dia punya kemanisan dia. Okey, teruskan. Lepas tu? Okey, kami akan rendam dengan air kapur selama lebih kurang dalam 2 jam. Baik. Okey, lepas tu kami akan keringkan betik ni balik. Okey, dan kemudian kami akan buat ramuan dia lah. Okey, boleh tunjukkan terus. Api dah buka ke tu? Belum lagi. Belum, okey. Okey, kami akan masukkan dulu setengah cuka cawan setengah cawan cuka dan kami akan masukkan 1 cawan gula. Okey, kemudian kami akan masukkan cili anjing ni sebanyak 4 biji. Okey, boleh dan, ke? Okey, kita akan cuba. Saya pun kurang pandai dengan dapur ni. Okey, tak apa. So, awak terangkan, saya akan cuba dapatkan FM kita untuk tolong. Lepas tu masukkan apa tadi? Okey, kami akan masukkan 4 biji cili dan kami akan masukkan sebanyak 8 biji asam boy. Okey, 8 biji asam boy. Ya, baik, asam boy tu pun saya nak tanya, ada jenis dia. Jadi asam boy yang dipilih ni asam boy yang jenis mana tu? Okey, kami pilih asam boy jenis putih kerana dia lebih rasa masin. Okey. Baik, jadi dah siapkan dia punya orang kata air cuka. Air cuka ni nak perap ni berapa lama selepas kita perap? Okey, lepas kita perap tu kita akan biarkan selama lebih kurang sehari dalam peta ais agar dia lebih crunchy lah kalau dimakan. Okey, baik. Ini air cuka yang dah siap. Ya, betul. Okey, baik. Mungkin boleh tunjukkan macam mana kalau nak terus sekejap saya tunjukkan kepada kamera. Jangan tumpah. Saya tuangkan boleh? Boleh, silakan. Boleh tuang saja ya. Ya. Okey. Banyak ni memang cukup ke air cuka banyak ni untuk kalau ikutkan air cuka memang kami perlukan kuantiti yang macam ni sebab betik ni akan keluarkan air dia dengan sendiri. Faham. Okey, mungkin boleh gaul lah ya. Ni. Awak nak saya gaul ke? Boleh. Boleh ya? Okey. Siapa nak beli bolehlah hantar order kepada saya ya. Ya, kalau nak berminat nak beli boleh order. Baik, dan selepas dah diperapkan simpan semalaman kan tadi awak berkata, bila dah masuk bekas tu berapa lama boleh tahan? Okey, biasanya kami simpan pun tak sampai 3 hari kerana dah habis orang beli. Betul. Saya setuju. Saya kalau satu bekas tu sekejap je saya makan habis. Tapi kan Hafizuddin, biasa orang nak beli jeruk takut juga sebab takut sakit tekak kan, tak sesuai untuk anak-anak kan. Jadi yang awak punya ni memang tak ada bahan pengawet Okey, kami memang tidak pakai bahan pengawet dan kami ni memang tidak pakai ibu. Okey. Jadi kalau makan memang tak ada efek untuk sakit tekak lah. Faham. Okey, selain daripada jeruk betik ada jeruk lain ke yang dijual? Setakat ni kami fokus pada jeruk betik dulu kerana betik ni memang ramai yang nak rasa lah. Okey. Dah kata ramai yang nak rasa, saya pun kena rasa lah sebab memang boleh. Saya tak sabar. Tapi saya tunggulah untuk menjamu bersama dengan penonton. Yang mana satu? Yang ni ke yang ini? Sama je. Sama sahaja. Okey, saya ambil yang dekat sini dah ya. Lah sedapnya dengan dia punya cili api dia, asam boy dia fresh, crunchy. Nak ambil lagi satu boleh? Boleh, silakan. Okay. Nanti kan bila PRU nanti kalau ada kena beratur panjang bolehlah bawa bekas jeruk kan? Ya, boleh. Sambil-sambil kita makan. Sambil-sambil kita makan. Okey, IG ni apa Hafizuddin? Okey, boleh follow IG saya Jack.Putera. Jack. Ya. Okey, Jack.Putera. Ya, betul. Okey, IG, Facebook, TikTok ada? TikTok saya ada juga. Boleh follow saya Mr_3 kali, Jack_3 kali. Okey. Tapi saya nak tanya awak, itu IG dan juga TikTok. Kalau kat rumah memandangkan ada banyak sangat pokok betik, pernah tak awak merungut kat mak-mak betik lagi, masak lemak betik lagi? Pernah tak? Setakat ni kami tidak macam tu lah. Okey. Tapi yang untungnya kan disebabkan penanaman betik ayah awak dapat inspirasi. Ya, betul. Dan hari ini awak menjual jeruk betik kan? Ya, betul. Okey, terima kasih banyak-banyak Hafizuddin dan juga Puan Aini. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Kami nak kongsikan juga sesuatu kepada anda, penonton-penonton Wanita Hari Ini. Yang mana Kementerian Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi KPPK menerusi Minyak Sawit Malaysia MPOC dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia telah menganjurkan pertandingan pidato hargai sawit Malaysia dengan matlamat meningkatkan kesedaran dan pengetahuan dalam kalangan pelajar mengenai sawit Malaysia. Pertandingan
pidato hargai sawit Malaysia yang melibatkan penyertaan pelajar-pelajar dari sekolah rendah dan menengah ini turut memfokuskan pada usaha KPPK untuk mencari duta kecil bagi mempromosikan manfaat dan kebaikan minyak sawit keluaran Malaysia. Dan menerusi pertandingan pidato ini, para pelajar didedahkan lebih awal mengenai sejarah dan perkembangan sektor sawit di negara selain memupuk pemikiran kreatif dan kritis dalam kalangan pelajar. Bahkan penganjuran program ini juga dapat membantu mengasah bakat pelajar dalam pengucapan awam sekaligus membina keyakinan diri dan membentuk personaliti yang baik. Selain dapat menangkis maklumat-maklumat tidak tepat berkaitan sawit Malaysia, ia juga dapat menyuntik semangat patriotik dalam kalangan pelajar, seterusnya mendorong mereka mempertahankan industri sawit Malaysia sebagai khazanah negara. Dan pertandingan pidato ini telah dijalankan dengan penyertaan secara dalam talian di mana peserta perlu menyampaikan pidato dalam video pendek dengan durasi 3 hingga 5 minit mengenai topik pilihan masing-masing berkaitan minyak sawit Malaysia. Penganjuran pertandingan pidato ini selari dengan pendekatan KPPK sebelum ini yang berhasrat untuk memberi pendedahan kepada pelajar sekolah berhubung fakta dan sumbangan sektor sawit menerusi pemberian secara percuma 300,000 naskah buku Mari Kenali Sawit kepada pelajar sekolah rendah dan menengah kerajaan serta swasta di seluruh negara. Dan sejumlah 1,828 penyertaan diterima dari semua kategori umur dan sejumlah 221 video di senarai pendek. Pemenang akan menerima hadiah berupa produk-produk berasaskan sawit, sumbangan FGV Holdings Berhad dan video-video yang terpilih telah disenarai pendek mengikut kategori masing-masing dan dinilaikan berdasarkan kriteria berikut. Antaranya kreativiti pembentangan slide, keyakinan penyampaian pidato, ketetapan maklumat yang disampaikan, kefasihan pembentangan dan nilai promosi yang dibawa. Dan pada masa yang sama, program Jelajah Mari Kenali Sawit turut dijalankan di 100 buah sekolah menengah di Semenanjung Malaysia bagi menarik minat para pelajar menghargai sumber komoditi sawit. Dan penerapan program ini juga sejajar dengan matlamat ke-9 Sustainable Development Goals SDG iaitu memperkasakan bidang industri, inovasi dan infrastruktur. Itu dia perkongsian buat anda dan berbalik kepada menu kita yang berasaskan betik. Awak makan puding betik tadi macam bertambah manis. Alhamdulillah. Kan hari ni saya dah tak boleh minum saya dah tak boleh makan benda-benda yang manis kerana sepanjang pagi ni saya dah menikmati pelbagai hidangan yang manis. Okey, tapi sebelum tu ya betul. Kita dah kongsikan kepada anda menu-menu yang kami kongsikan hari ni. Kita boleh cakap jugalah ini antara menu-menu yang ada kaitannya yang mana kadang-kadang hujung minggu macam kita katakan tadi kita tak tahu nak masak apa bila berkumpul bersama dengan keluarga ataupun kadang-kadang kita ada potluck, kita nak buat menu yang istimewa dan berbeza sikit. Ini mungkin idea dan juga inspirasinya. Tapi berbaki beberapa hari sahaja lagi sebelum menjelang PRU ke-15 ini, kami juga nak kongsikan sesuatu kepada anda. Iaitu berbaki beberapa hari saja PRU umum ke-15. Jadi apa isu yang akan dibincangkan? Saksikan diskusi Mandat Rakyat setiap hari jam 9 malam di TV3 dan juga boleh layari laman web Bulletin TV3 di www.bulletintv3.my untuk informasi lebih lanjut. Itu dia. Jadi kita nak kembali bersama dengan tetamu-tetamu kita di studio hari ini dan kepada penonton-penonton anda mungkin terlepas pandang tadi tak sempat nak tengok daripada jangan risau, anda boleh tengok di Facebook WHI TV3, anda boleh tengok ulangannya ataupun di YouTube. TV3 Malaysia dan anda juga boleh follow TikTok WHI TV3, Instagram WHI TV3. Anda kalau nak tengok kan orang kata pelbagai aksi reaksi gelagat host-host wanita hari ini, kadang-kadang anda tengok kat TV anda tak sangka kat TikTok itu sebenarnya kebenaran lah. Sebalik behind the scenes lah orang kata. Karakter sebenar mereka. Okey, jadi kami anda boleh follow kami. Terima kasihlah kepada Kak Min yang rajin balas komen-komen daripada penonton ataupun pengikut-pengikut di TikTok. Kita sekali lagi nak kongsikan menu kita yang istimewa hari ini. Kita ada menu jeruk betik tadi, kita ada menu rojak betik tadi dengan orangnya yang sama yang buat kondok betik, yang buat chicken chop betik ni. Cik Sabri. Silakan. Instagramnya. Okey, Instagram saya Kemla Kitchen. So kita akan datang, saya akan ada buat lagi satu kafe, warung Kak Som.
berasaskan masakan Melayu. Okey, baiklah. Okey, baik. Tadi awak cuba bunga betik kan? Macam mana? Okey. Bunga betik ni dia ada rasa pahit-pahit kelat sikit. Tapi kalau kita baca tentang khasiat dan juga manfaatnya, ada banyak manfaat yang dapat kita perolehlah daripada bunga betik dan juga pucuk betik ni. Tapi kalau orang kata kalau kita nak makan ni Sugi, kita kena nak bersederhana. Jadi kalau apa-apa yang kita ambil ni, kita ambil secara bersederhana. Betul, setuju. Jadi Puan Iswati, boleh kongsikan laman IG-nya? IG saya Iswati 164. Okey, baik. Dan seterusnya Nur Huda dari Kelantan tadi berkongsi macam mana nak buat somtam. Okey, dah buat ke yang vegetarian tadi? Belum. Lepas ni. Okey, ada request yang vegetarian Oh wow. Okey. IG-nya Nur Huda. IG Facebook Mas Merah Kampung Baru, Mas Merah Tom Yam Kampung Baru. Okey. Sugi, yang ini anda boleh nikmati hidangan ni, puding betik ni kerana kalau awak takut nak makan manis, dia tak manis. Okey, nanti saya cuba. Dia awak lebih manis. Okey, mungkin anda boleh kongsikan Instagram kalau penonton-penonton nak menikmati hidangan seperti panna cotta, puding dan juga pavlova. Okey, boleh layari Instagram dengan Facebook Aina Kitchen. Okey. Baik, dan Hafizuddin, jeruk tadi saya baru makan 2 sahaja, tak cukup. Lepas ni nak makan lagi. Apakah IG-nya Hafizuddin? Okey, IG saya jack.putera. Macam mana tu? Jack.putera. Jack.putera. Okey, baiklah. Kami harapkan kepada anda penonton, pelbagai menu yang kami kongsikan hari ini dapat memberi idea kepada anda untuk seisi keluarga. Dan esok insyaAllah kami akan kembali bersama dengan anda. Ini topiknya bagi yang susah nak cari jodoh. Jodoh tak kunjung tiba, belum mengetuk pintu hati anda. Kita nak kongsikan tentang topik aplikasi jodoh. Sama ada ia membawa kebaikan ataupun ada juga mungkin mengundang musibah. Jadi esok perbincangannya bolehlah anda kongsikan komen-komen anda bersama kami di Facebook WHI. Sehingga di sini sahaja. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Keluarga kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi